Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadika sini. Baik, kita bukan Sudah ya. di dalam masjid yang tuan-tuan masjid ini asal daripada perkataan sajadah, maksudnya tempat sujud. Begitu kalau sujud kita buat sebagai ibadah dalam keadaan berada dan tidak ibadah, bukan dirahmati Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, lembaga masjid dan masjid kuasa sekali lagi juga dengan kerjasama bisa kalau saya tengok saya dekat belakang. Kalau ikut tuan-tuan perempuan saya sebagai moderator, tetapi Ustaz dah zero dah tadi. Tak zero Ustaz, macam mana Ustaz? Tak apa, boleh. Bincangkan tuan-tuan sebelum saya pergi kepada soalan-soalan yang berikutnya. Saya tengok ada kelompok video yang saya pernah tengok tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti kursus awal bahasa Arab Kampung di Masjid KL ini. Ada boleh saya tengok tangan? Ada ikut gambar? Tak apa, saya tak tanya nanti apa? Ada? Baik. Tuan-tuan untuk makluman mungkin yang tak biasa atau tak familiar, tulisan antara orang tak ada kursus awal bahasa Arab dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. So, perempuan yang ada kat tangan di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya ni adalah pelajar-pelajar atau peserta-peserta yang di kursus. Dan ada mana satu Excel tak? InsyaAllah tak mula begitu. Baik, tuan-tuan perempuan rahmati Allah, tajuk yang bakal dibincangkan ataupun dibahaskan oleh Ustaz Wan Daniel berkenaan dengan tajuk solat dan infak. Tuan-tuan yang rahmati Allah, untuk permulaannya saya akan berikan masa kepada Ustaz untuk menceritakan ataupun membahas sedikit mukadimah berkaitan dengan tajuk solat dan infak yang telah diberikan. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayahanda, bunda, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, terima kasih Ustazah Nuraini ataupun dia dikenali dengan nama Ustazah Noni. Ustazah Noni ni memang dia moderator, tapi dia sebenarnya seorang yang ahli dalam bahasa Arab. Dia pengetua. Siapa yang ikut kelas Kamba yang dekat sini ni, pengetua dia yang ni. Nampak halus dulu ni, tapi bahasa Arab lebih alim daripada saya. Sekali lagi saya suruh dia cerita, mestinya dia kena cerita kepada tuan-tuan sikit. Sebab kalau tidak, saya buat mukadimah untuk apa? Apa pentingnya mukadimah? Apa penting saya nak kena abang kat tuan-tuan? Solat tu mendatang apa? Infak tu mendatang apa? Sebab dia important. Sebab tu kita kena cerita. Jadi tak boleh lari daripada nak tahu mukadimah, melainkan kena tahu bahasa. Tak boleh lari daripada nak tahu mukadimah, melainkan kena tahu bahasa. Contoh, kalau bahasa Arab kita kata kereta ialah sayyaratun. Sayyaratun kereta. Sayyaratun kereta. Apa makna asal sayyaratun? Sara, benda bergerak. Subhanallazi asra bi'abdihi. Nampak asra kan ada sara kat situ kan. Subhanallazi asra. So asra kami gerakkan. So gerak atau berjalan tu maksudnya atas asalnya sara.
mai kat bahasa Arab ni mendatang apa ni bergerak? Sayyaratun, benda yang bergerak. Kalau kita, saya tanya tuan-tuan, kereta apa kata akar dia? Siapa pun tak tahu. Tidak boleh. Apa kereta apa? Kereta kata akar dia apa? Tak ada. Kita buh ya kereta sebiji dia kutu terus ya. Nampak? Sebab tu bahasa Arab ni dia special. Sekali lagi dia cerita lah kat tuan-tuan. Sekali lagi saya suruh dia cerita, insya-Allah. Sekarang kita nak cerita tentang solat. Sebab tuan-tuan kalau rajin buka Quran, tuan-tuan cuba tengok ejaan solat mesti ada dua. Satu eja solat, sad, lam, alif, ta marbutah. Solat, betul? Kalau yang surah Baqarah awal-awal, sad, lam, waw, alif kecil, ta marbutah. Ada dua jenis cara tulis solat dalam Quran. Betul? Sewa. Sewa. Biarlah rahsia. Itu kena mengaji lain, tak cerita dalam kuliah ni. Biar timbul tanda tanya. Sewa. Awak ni dia tulis sad lam alif ta marbutah. Hak ni sad lam waw alif ta marbutah. Makna sama. Solat. Ni bahasa. Hak ni bahasa. Jadi sebagai mukaddimah saya cerita kat tuan-tuan, kalaulah ejaan solat pun ada rahsia dia. Ejaan solat tu ada rahsia dia, apatah lagi dengan perbuatan dia. Dan yang paling takjub sekali, sembahyang ni dalam Quran, dia tak pernah duduk seorang-seorang dia. Dia mesti kena duduk dengan infak buat keluar duit. Walaupun ayat tadi tu dia nak cerita, dia bukan nak cerita jelas tentang orang yang sembahyang. Contoh ayat yang jelas, zalikal kitabu la raiba fihi, sambung, hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa mimma razaqnahum. Nampak jelas dia cerita antara ciri orang yang bertakwa mesti sembahyang, mesti buat keluar zakat. Kan sebelah-sebelah tu jelas dia nak jangan apa. Tapi beza dengan surah Sajadah. Surah Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Sambung, wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Orang yang bangun tengah malam tinggalkan tempat tidurnya untuk sembahyang ibadah pada Allah, orang ni akan senang hati untuk bawa keluar zakat juga. Nampak? Walaupun dia bukan nak cerita pasal orang sembahyang, dia nak cerita tentang orang yang bangun malam nak sembahyang, tapi dia tak sebut sembahyang, bangun malam ibadah. Tapi dia mesti kena sekali juga dengan bawa keluar zakat, mesti sekali juga dengan bagi infak. Soalan dia kenapa? Yang ni ada jawapannya. Lah ni boleh bagi. Kenapa? Kenapa? Sebab yang pertama, mukadimah je, jangan teruk-teruk lagi. Sebab yang pertama ialah Islam adalah agama, kita pakai bahasa Mat Saleh dulu, sebab kata Masjid KLIA pengumuman pun buat bahasa Mat Saleh kan. Islam, soalan dia sekali lagi, kenapa sembahyang dengan zakat duduk sekali? Kenapa bangun ibadah buat keluar zakat kena duduk sekali? Kenapa orang yang sembahyang mesti rajin bagi zakat, bagi sedekah, bagi infak, bagi wakaf? Kenapa? Kenapa sekali? Islam, jawapannya yang pertama dulu adalah kerana Islam agama yang action oriented. Islam adalah agama yang hang jangan sembang kemah, hang kena buat. Jangan sembang kemah, jangan sembang kata kalau dajjal mai aku boleh tiau dia lagu tu. Jangan sembang kemah, hang kena try buat dulu, boleh tak boleh. Kalau nafsu hang pun hang kalah, hang jangan duk sembang dajjal hang nak lawan dia. Boleh nampak tak? So cara nak tunjuk bukti sembahyang siapa pun boleh.
Tapi try tengok, boleh bawa keluar duit RM50 tabung dalam tabung. Semayang untuk yang ni. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, setiap Nabi ada problem sahaja, semuanya akan dirikan semayang. Semua Nabi setiap kali ada problem, semua semayang. So semayang tu untuk mana? Nak solve problem. Solve problem tu duduk tang mana? Duduk tang sini dengan sini. So semayang untuk sini. Hang sembanglah dengan orang, aku semayang 20 rakaat tarawih, aku semayang, sembanglah macam mana pun. Tapi kalau orang suruh bagi sedekah, hang ketak tak boleh nak bagi, sembang tu, semayang tadi tu tak ada makna apa pun kita buat. Kita sujud kat siapa pun kita tak tahu. Kalau hang betul sujud dekat Allah, hang akan yakin hang bagi sekarang, Allah akan ganti balik dekat hang. Berapa ramai orang yang percaya tapi tak yakin. Percaya tak dengan Allah? Percaya, yakin tak Allah boleh balas? Percaya tak ada malaikat? Ada, percaya. Yakin tak malaikat tengok? Tidak. Sebab itu tajuk hari ini semayang dan infak kita tak boleh lari. Kita kena sembang sekali. Sebab hari ini Masya Allah, yarhamkallah, ramai orang semayang, tapi kenapa bila minta pertolongan untuk umat Islam ramai tak tolong? Islam dia tak mau kita seorang-seorang. Kalau seorang-seorang, Nabi patutnya duduk diam-diam. Tapi Nabi kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat terbaik, ciri-cirinya mesti suruh orang buat baik dulu. Apa suruh? Kenapa saya kena ajak Ustaz Ahmad? Kenapa nak suruh dia ada juga ruang untuk kongsi ilmu dengan tuan-tuan? Baik saya suruh orang. Tak mau. Saya nak dia pun masuk syurga orang. Saya nak saya masuk syurga orang. Saya nak tuan-tuan masuk syurga orang. Boleh? Wallahu alam. Itu mukadimah. Itu dia, mikrofon tak bunyi tu. Mi'raj. Yang mana ayat pertama daripada surah Al-Isra, wa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Tuan yang pertama, saya tak mahu nak tanya yang mengenai bahasa Arab. Saya kata hari Sabtu masuk Minggu atau masuk dalam satu di mana-mana. Tuan-tuan, antara kita yang baik pada Ustaz Allah menggunakan perkataan dalam ayat pertama dari asal memperjalankan. Antara benda pertama yang kita nak faham dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan Nabi jalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Jadi kalau Sarah lagi berjalan, Asra memperjalankan. Siapa yang memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaedah bahasa Ustaz dan semua tuan-tuan, kalau Asra ni lebih kepada khususan Nabi diperjalankan pada waktu malam. So kalau Asra ni memang daripada segi bahasa memperjalankan khas pada waktu malam. Dan Allah letak lagi pada belakang laylan untuk memberitahu Allah yang memperjalankan Nabi hanya dalam satu malam. Kita sebut tauhid atau confirmation. Confirm Nabi hanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Aisyah hanya berjalan dalam satu malam. Satu malam. Dalam bahasa Arab, satu perkataan boleh bawa maksud ke mana. Dan benda kedua yang saya nak kongsikan daripada ayat yang Ustaz share tadi berkenaan dengan ayat yang bawa lalu. Tuan-tuan menurut tafsir Ustaz, ada sebab ataupun kenapa hikmah Allah susun hikmah Allah tak sebut ayat yang bawa ataupun ayat yang bawa fihi. Allah tak
InsyaAllah. Untuk soalan pertama Ustaz, Satu kita malam. nak contoh fokus kepada solat dulu. Baik. Sebab kita ada solat dan infak. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mahu anak saya semangat. Saya jawab seperti garam sangat. Baik. Okey. Tuan-tuan dan puan, Ustaz, untuk makluman semua, Ustaz seorang ada menulis sebuah buku bertajuk Sejarah Solat dan satu buku lain bertajuk Solat dan Solat. Pasti ada sebab yang Ustaz nak sampaikan kepada kami. Pasal Baik. buku ni pasal solat ni Ustaz. Baik. Sebagaimana prinsip dalam solat juga nak dibawa dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih Zah. Bila kita cerita tentang solat, ramai orang hari ini dia tahu sejarah solat itu hanya ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj sahaja. Itu pun bila cerita Isra' dan Mi'raj, saya tanya tuan-tuan betul-betul, masa peristiwa Isra' Mi'raj Nabi belajar semayang kah? Atau Nabi dapat fardu 5 waktu semayang? Okey, budak sekolah menengah abang kata fardu 5 waktu semayang. Tuan-tuan, Haji? Hajah? Ini dia style Piramli. Style Piramli. Ajiz baca bunyi syair, Sudin baca bunyi Arab, Ramli baca tak bunyi langsung. Tanya tak bunyi langsung, tak tahu nak jawab. Ada dua aja. Pilihan pertama, Nabi pi Isra' Mi'raj, Nabi dapat cara semayang, Nabi diajar semayang lagu ni. Atau yang kedua, Nabi pi Isra' Mi'raj, Nabi dapat fardu 5 waktu semayang. Yang mana? Fardu 5 waktu. Yang ni fardu 5 waktu. Cantik. Jawapannya betul ya tuan-tuan. Betul. Hampa jawab betul. Pandai. Nabi malam Isra' Mi'raj satu malam je. Yang tu saya baru dapat clear. Bagus. Maksud saya Asra jalan malam, Lailan menunjukkan malam tu je, bukan malam lain. Malam tu satu ya, kurang lebih 5 jam. Nabi pi dapat fardu 5 waktu. So soalan mesti timbul juga, bila Nabi belajar semayang? Tuan-tuan bila belajar semayang? Masa kecil lah. Deh, masa kecil kan? Semua kecil-kecil belajar semayang, boleh? Kan besar-besar baru semayang kan? So Nabi bila dalam sirah Nabawiyah tak ada pun Nabi belajar semayang daripada kecil. Nabi belajar semayang pun Nabi tak ada, betul tak? Kita tak tahu. Sebab itu macam saya kata tadi, tulisan solat sahaja ada rahsia dia. Perbuatan semayang tu dia bukan main, kalau bahasa orang kampung dia kata bukan main sebuah kalau gitu duduk hang semayang tiba-tiba. Tak, dia ada sejarah kehidupannya. Macam mana semayang ni boleh mula. Antara yang saya boleh kongsi dalam waktu yang singkat ini ialah sembahyang ni, semua yang mana nama makhluk Allah, apa sahaja yang nama makhluk. Okey, ma makna makhluk? Makhluk ni apa dia? Makhluk ni maknanya masiwa Allah, yang selain daripada Allah. Hak tu semua makhluk. Allah khalik, selain daripada Allah semua makhluk. Ambillah apa pun, hak ni ke hak nu ke hak ni ke hak nu, tunjuklah tak mana jari pun, hak tu semua makhluk. So semua makhluk itu semua mesti kena sembahyang. Sebab apa? Sebab Tuhan satu. Kalau Tuhan satu, mana boleh sembah Tok Kong pun Tuhan terima, sembah Tok Pek Kong pun Tuhan terima, duduk dalam gereja nyanyi Alleluia pun Tuhan terima, buat macam Yahudi hantuk kepala kat dinding pun Tuhan terima, lagu macam kita sujud rukuk pun Tuhan terima. Tuhan ni yang mana satu? Semua dia terima? Tak boleh. Dia mesti kena ada satu cara saja. Sebab Tuhan tu daripada dulu sampailah Tuhan yang sama. So cara sembah dia mesti satu, tak akan boleh berubah. Maknanya makhluk daripada awal sekali yang Allah cipta,
makhluk tu mesti semayang sampailah makhluk terakhir yang Allah Ta'ala cipta. Makhluk tu juga semua kena semayang. Dalil dia di mana? Kita nak cerita ni Allah ada dalam Quran. Tadi kata semua ada dalam Quran. Ada dalam Quran? Ada. Yang pertama, tajuk besar dia, semua makhluk semayang. Sebab tu kita kena semayang. Sebab tu Nabi tahu semayang. Sebab tok nek, tok nyang, tok ni semua Nabi semua semayang. Macam kita lah, macam mana kita tahu nak sembahyang rukuk? Sebab kita tengok pak kita sembahyang. Pak kita macam mana dia tahu sembahyang? Sebab dia tengok tok wan kita sembahyang. Tok wan kita macam mana sembahyang? Tok wan kita tengok tok nek, tok nyang kita sembahyang. Kita tengok, oh macam ni. Nabi tahu sembahyang sebab Nabi tengok keturunan-keturunan Nabi semua sembahyang. Niat serta lah ni. Start daripada awal. Makhluk mula-mula Allah cipta mesti kena sembahyang. Baik, kita tengok dalil dia mana. So yang pertama, dalilnya ialah surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-18. Tak dah? Ada Quran tak? Ada Quran tak tu? Zul, tolong dah terus. Hak ni kawan saya ni. Ini bekas TV Al-Hijrah ni. Dia sekarang duduk dengan Zakat Negeri Sembilan. Untung coverage dia lawa, cantik. Hak ni tak bahas ambil dah. Azrul ni, kalau tuan-tuan tengok 30 minit Ustaz Don kan sat lagi saya kata, kalau tuan-tuan bisa tengok kan saya kata, ni cameraman tolong tunjuk bibir saya Ustaz, tolong tunjuk tangan saya kan saya nanti minta kat cameraman. Yang tukar kamera tu Azrul ya. Oh ya, cerdik ni. Jangan ingat lu orang kerja pusat zakat. Cerdik tu. Surah apa tadi? Ayat apa? Pandai amal, sedih amal dengar. Tak sia-sia aja. Ayuh. Salah. Apa merepek ni? Surah An-Nur ayat sana Sat. Sat, surah An-Nur ayat berapa? Tengok silap Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-41. Surah Al-Hajj ayat 18. Biasalah silap manusia. Janganlah marah. Betul tak? Al-Hajj 18. Betul. Al-Hajj 18. An-Nur 41. Boleh tak? Okey, so saya baca yang Al-Hajj dulu. Al-Hajj ayat yang ke 18. Apa Allah Ta'ala ni siapa lipat Quran? Quran jangan lipat. Apa dia ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Hajj ayat 18. Betul dah? Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa kathirun minan nas. Sadaqallahul azim. Apa dia? Alam taro, apakah kamu semua tak tengok? Tengok apa? Alam taro, apakah kamu semua tak tengok? Tengok apa? Yasjudu lahu, sujud semua makhluk kepada Allah itu, man fis samawati wa man fil ard, siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi, semuanya mesti kena sujud dekat Allah. Malaikat sujud dekat Allah, makhluk lain pun sujud dekat Allah. Malaikat ni Allah kata daripada aku awal cipta dia,
dia sujud. Sampai kiamat dia sujud dekat Allah, tak pernah angkat kepala. Sebab tu kita, tuan-tuan tengok saya, rakaat pertama, cuba tengok rakaat pertama, kita sembahyang, kita berdiri, Allahu Akbar, takbir sekali, Fatihah sekali, rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud bukan sekali. Satu rakaat sujud berapa kali? Kenapa dia 2 kali? Kenapa tak sekali? Kenapa sujud 2 kali? Duduk antara 2 sujud sekali, rukuk sekali, i'tidal sekali, Fatihah sekali, takbir sekali, semua sekali. Sujud 2 kali. Apa rahsia dia? Rahsia dia ketika Nabi naik langit, peristiwa yang Ustazah cerita malam tu. Nabi naik langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, Nabi naik langit yang keempat atau langit yang kelima, Nabi jumpa malaikat semua tengah sujud kepada Allah Ta'ala. Nabi naik, Nabi bagi salam kepada semua, Assalamualaikum. Assalamualaikum dengan Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nabi bagi salam. Ni kata Tok Syekh dalam kitab kuning, tuan-tuan baca, Syekh Duk Patani, kitab Muniatul Musalli, buka muka surat yang ke-12 dengan muka surat 13, ada cerita ni. Nabi naik, Nabi bagi salam, malaikat yang sedang bersujud tadi tu bangun, angkat kepala. Hak ni Datuk Haruddin dah cerita kat kami masa Datuk Harun syarah kitab tu. Malaikat jawab salam Nabi, malaikat sujud balik kali kedua. Sebab tu sujud kita 2 kali. Nampak? So sambung balik cerita tadi. So Allah Ta'ala kata apa? Apakah semua orang tak tengok yang mana ada di langit dan yang ada di bumi semua sujud pada Allah? Hai, tengok. Baik, kalau kamu tengok, aku nak cakap lagi. Wasyamsu, matahari semayang kat aku. Wal qamaru, bulan semayang kat aku. Wan nujum, bintang semayang dekat aku. Wan nujum, wal jibal, gunung semayang dekat aku. Sebab tu jangan terkejut pasal apa bila Nabi Daud baca kitab Zabur kan gunung bergoncang, betul tak? Kan gunung bergoncang. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Bila mana Nabi Daud ni Allah bagi kelebihan kepada dia, baca saja kitab Zabur, gunung pun akan ikut jemaah sekali dengan dia. Siapa nak goyang? Buat apa goyang? Hang gunung. Sebab dia pun semayang, dia tahu makhluk Allah yang semayang, dia nak ikut orang yang semayang. Tang mana? Surah Al-Apa tadi saya baca, Al-Hajj ayat yang ke 18. Wal jibal, gunung. Wal jibal wasyajaru, pokok. Pasal tu jangan terkejut bila main bulan Ramadan orang pakai nak cari pokok sujud. Depa boleh. Bukti hadis Nabi ketika Nabi panggil seorang lelaki, percaya tak saya ni Nabi? Dia kata aku tak percaya hang Nabi. Tak percaya. Nabi kata, kan kalau kita pergi Mekah kan ada masjid pokok. Ada satu masjid tu nama Masjid Syajarah, Ustazah. Masjid pokok. Pokok tu macam ni Nabi panggil dia. Pokok, Nabi panggil. Wahai pokok, sini, Nabi panggil. Pokok tu jawab, labbaika ya Rasulullah. Dia mai keluar dengan akak-akak dia. Dalam hadis sebut dia keluar dengan akak-akak dia, dia menjalar, mai jalan dekat Nabi. Nabi kata, habang saya kat sini, aku ni siapa dia? Pokok tu kata, anta Rasulullah. Angkat syahadah depan Nabi. Angkat syahadah depan. Hadis sahih. Angkat syahadah. Kalau tidak takkan masjid tu nama masjid pokok. Angkat syahadah depan Nabi. Tu Nabi kata, dah balik tempat kamu, pergi patah balik, masuk balik dengan akak-akak, duduk elok balik dalam tu. Kawan tadi masuk Islam. Macam mana dia boleh buat lagu tu? Pasal dia semayang, pasal tu dia tahu angkat syahadah. Entah faham tak maksud saya? Tak percaya lagi, kita buka surah An-Nur pula. Ayat berapa tadi surah An-Nur? 41. Surah An-Nur, Allah kukuhkan lagi hujah. Allah kata apa? Allah kata sama mukadimah dia juga. Alam tara juga. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu. Nampak kat sini digunakan perkataan yusabbihu lahu. Okey Ustazah, surah Al-Isra ayat pertama tadi cerita pasal semayang, Allah kata apa?
subhanallazi asra. Nampak tak? Dia mesti kena gu dia sekali. Dalam ayat ni Allah kata apa? Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi. Dengar elok sambungan dia. Wat tayru saffatin. Burung duduk dalam saf. Tengok burung semayang. Saf. Allah sebut. Oh, tak ada apa perkataan semayang. Asyik duk habaq sujud, asyik duk habaq puji je. Semayang tak ada perkataan pun. Sambunglah lepas tu sikit ayat yang sama. Wa tayru saffat kullu, semua, qad, sesungguhnya, alima, mengetahui, salatahu wa tasbihah, semua tahu cara semayang masing-masing kepada Allah. Allah habaq dah. Sebab itu semayang ni kita kena tahu pasal apa kita semayang. Sebab tu Allah kata daripada awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak buat hampa melainkan hampa kena sembah aku. Pasal itu aku buat badan hampa, kaki hampa, lutut dengan pinggang. Kita tak boleh lipat ke belakang lagu tu, susah. Tapi kita boleh rukuk ke depan. Sebab badan kita memang dia buat untuk semayang. Sebab semua makhluk semayang. Kata Tuan Guru Datuk Harundin almarhum, Datuk Harun kata, salah satu makhluk yang semayang yang ada dengan kita tapi kita tak perasan dia, kita buat tak tahu kat dia, tapi dia duduk dengan kita, dia semayang sekali dengan kita, dia jemaah sekali dengan kita, tapi kita tak pernah hargai dia. Apa dia? Bayang-bayang kita. Kita qiyam berdiri, dia qiyam berdiri. Kita rukuk, dia akan rukuk. Kita sujud, dia akan sujud. Dia makhluk Allah, Allah buat dia. Sebab ada makhluk yang tak ada bayang-bayang, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi mana ada bayang-bayang? Tu lagu yang kita duk dengar tu, Qamarun, Qamarun. Dalam tu dia sebut mana Muhammad, wala zullullahu bal kana nura. Muhammad tak ada bayang-bayang, dia cahaya. Ada makhluk yang Allah tak buat dia ada bayang-bayang, nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Kita ada bayang-bayang tak? Kita ada. Sebab kita makhluk biasa. Cuba bayang kalau kita sujud, bayang-bayang kita berdiri, mau tak lari? Buat kalau buat ketegak atau mau sembahyang, dia buat degil, stubborn. Bayang-bayang kita, cuba dia buat stubborn. Kita sembahyang, rukuk-rukuk, dia berdiri tegak. Lalu macam bayang-bayang ni kata. Mengantuk imam boleh lari lah. Dia tahu kata makhluk tu nama bayang-bayang, dia semayang dengan kita sekali. Allah buat dia pun kena semayang juga. Dia pun kena semayang juga. Apa maknanya? Maknanya firman Allah dua-dua tadi betul. Semua makhluk apa sahaja yang ada atas muka bumi, semua kena semayang. Pasal itu kita kena semayang. Pasal itu Nabi pi Isra' Mi'raj ambil 5 waktu semayang saja. Dia sebab dah reti semayang daripada awal. Siap jumpa dengan malaikat. Tengok lagi malaikat sujud 2 kali. Tengok lagi malaikat rukuk. Tengok lagi malaikat tasbih. Tengok lagi malaikat baca at-tahiyatul mubarakah. Tengok lagi malaikat banyak Nabi tengok. Sebab tu bila Nabi balik turun sampai Masjidil Haram, masuk waktu subuh, terus Nabi semayang dengan Jibril subuh. Tak takut dah orang nak kata kat dia, nak pukul dia, dia tak takut. Sebab dia tahu semua malaikat semayang. Macam kita, sebab tu jangan malu nak semayang. Pi kenduri, pi mana-mana. Siapa kita boleh jemput orang main kenduri? Kita jemput orang main kenduri, tapi kita tak boleh suruh orang semayang. Kita jemput dia main rumah kita kenduri, dah masuk waktu, suruhlah orang main kenduri kita. Kita tak semayang. Kenduri buka 2 pintu, rumah kita satu, rumah jiran satu. Hak rumah jiran tu buat hadang sikit ujung, hak ni tempat semayang.
buat pengumuman, Assalamualaikum tuan-tuan, ni saya buat dah, sebelah ni saya buh tikar dah, siapa nak semayang sini wuduk depan sana tu, hak yang nak kenuri, hak nak semayang tapi ni ada. Tapi kita tak buat, kita jemput orang main kenuri tapi kita tak jemput orang semayang. Pasal apa? Sebab kita terlupa kata semua makhluk yang ada dekat situ dengan pokok dengan tanah semuanya semayang waktu masuk semayang. Kita pula duduk seronok tak suka. Oh gila, malulah. Boleh dapat? Sekian. Ustazah, sekejap. Kalau saya cerita tadi berkaitan dengan semayang dalam Quran dan sebagainya, Ustazah try ambil tengok apa yang ada dalam Quran yang Ustazah boleh share dengan semua orang, yang pasal lurah bahasa Arab yang ada. Bagi orang ni tadi duk cerita bab semayang, semua pakat buat muka muhasabah diri belakang, buat muka menyesal, sedih, rasa nak semayang lah apa semua. Lah ni cerita saat mereka hiburkan hati mereka dengan bahasa Arab. Alif maksurah tu yang macam ya tak ada titik. Maknanya kalau solat lam tak ada sabdu masuk api neraka. Kalau solat lam ada sabdu semayang. Patutlah, saya baru tahu. Patutlah dalam kitab Muniah salah satu benda yang Allah tekankan kepada kita, kalau tuan-tuan perasan, dalam semayang adalah huruf sabdu. Surah Fatihah sabdu kena jaga, tahiyat akhir sabdu kena jaga. Bismillahirrahmanirrahim 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya seolah-olah kalau kita kata, contohlah, kalau kita baca dengan kurang sabdu, mana kita buat benda yang sambil lewah, samalah dengan orang yang mencuri dalam semayang. Orang curi dalam semayang, dia sambil lewah. Dahsyat tu Allah Ta'ala. Dia tak jaga sabdu dia, dia tak jaga tamak ninah dia tak jaga. Betul.
Cerdik Zah, cerdik. Saya ambil ini nanti saya catat orang betul. Betul juga lah. InsyaAllah. Betul. Mana siapa tak rukuk dengan Tok Imam tak dapat. Betul. Masjid cantik betul. Ni dia ni. Tapi ni dah jadi alah meja. Dan ini juga tuan-tuan kalau dalam masyarakat perempuan yang belajar sebelum ini saya kita duduk dia sebut apa Ustaz? Jalasa. Tempat duduk. Oh. Okay. Betul. Dah main dah? Belum. Betul. Maka di sana ada satu lagi Ustaz sebutkan ada solat yang mesti difiqhun, yang mesti infak. Maka di sana yang kita nak faham atau kita nak juga Ustaz berkaitan dengan infak. Boleh. Kalau tuan-tuan kita tengok di sana ada banyak lagi perkara lain yang Allah galakkan kepada kita untuk mewajibkan. Contoh zakat. Betul. Wakaf. Betul. Sedekah. Dan infak. Jadi kalau Ustaz kongsikan apa bagi infak dan apa berkaitan atau perbezaan dengan yang lain dan apa prinsip dari infak yang kita nak bawa dalam kebaikan Ustaz. Baik, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi betul Ustaz, saya impress, saya mau tahu yang sabdu tadi tu. Banyak yang benda kita kena belajar betul. Tak, saya heran pasal Tok Syekh Dok kata. Pasal Tok Syekh Dok dia tak sebut, dia kata dan ada pun rukun yang keempat dalam kitab Muniah kan, dalam kitab Muniah, kitab semayang kan. Bukalah kitab fiqh ke kitab mana pun, buka mana. Dia kata dan ada pun rukun yang keempat itu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jagalah sabdunya, dia sebut begitu, tasydid. Kita heran awak dalam banyak-banyak jaga tasydid. Jagalah Fatihah kau, kasrah kau, tajwid kau. Rupanya sabdu itu yang membezakan di antara orang yang sembahyang dengan orang yang masuk neraka. Dahsyat tu. Masih sah. Itu kira ilmu saya. Saya rasa hari ni saya main sini sebab saya nak dapat ilmu yang ujung ni. Okey. Kak pejabat tak contoh pun. Oh. Baik, kita sambung bab sedekah tu. Kan saya dah kata dah, hari ni ramai orang sembahyang kan. Tapi kita nak minta tolong haram, seorang pun tak mau tolong, betul tak? Apa contoh yang mudah saya nak bawa kat tuan-tuan sikit. Baik, kita ambil ni. Hampa sekolah mana? Sekolah apa? Sekolah airport. Sekolah menengah kebangsaan KLIA, kompleks KLIA. Gila. Sekolah menengah airport terus. Dahsyat. Baik, sekolah hampa cikgu mana? Mana cikgu? Cikgu Ustazah mana Ustazah?
Ustazah, ni anak murid Ustazah ya. Bagus, budak-budak ni bagus. Ustazah, sekolah tu berapa orang pelajar? Dah ramai, saya tahu ramai. Tunjuk nombor pakai jari. 600 orang. Mesyuarat pula dah. Apa-apa keputusan mesyuarat je dah. Apa-apa. Angkat jari. 1,000 orang daripada 600. Bila daftar lagi 400? 600 1,300 berapa barang. Okey, khair. Cikgu mesti 100 orang. 118 orang. Lebih kurang lah 100 lebih lah khair. Dia sebab dia ratio dia lebih betul dah. Kalau ibu bapa tak tahu, kalau sekolah tu ada 10 orang pelajar, cikgu seorang. Kalau sekolah tu 100 orang, cikgu 10 orang. Itu ratio dia. Kalau pelajar 1000, cikgu 100. Itu ratio dia. Sekolah hamba lah, aku bagi contoh boleh Sekolah hamba dekat kan? Jalan kaki ya? Okey. Sekolah menengah kebangsaan komplek KLIA, pelajar dia ada 1,600 orang. Cikgu dia tulis. Aku nak seorang kira. Kalkulator tak mau bawa keluar. Lambat. Aku mau kira pakai otak betul ni. Cepat ni, ramai ada ni. Kalau kira salah aku tak tahu. Kali lu tu punca kosa. Kalau buat punca kosa 2 apa? 1,600 orang. 600 orang pelajar tambah dengan 160 orang cikgu. Boleh boleh lah, approximately. Cikgu bohong saya pun bukan saya tahu. Betul ya no? Berapa jumlah dah? 1,760 orang. Betul. So bayangkan 1,760 orang warga sekolah menengah kebangsaan KLIA. Pengetua kata, hai murid-murid sekalian, saya sebagai pengetua, saya mencadangkan mulai daripada hari ini kita kutip seorang RM1 tiap-tiap hari untuk merealisasikan firman Allah Ta'ala, wa yu'tharuna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka akan mengutamakan saudara-saudara mereka daripada diri mereka, walaupun mereka sendiri memerlukan duit tadi tu. Perlu tak RM1 tu? Perlu. Tapi kita nak dahulukan kawan-kawan kita, maka kita bagi seorang RM1, kita masukkan dalam satu tabung. Tiap-tiap hari kita menabung seorang RM1, 1,760 orang, maka tiap-tiap hari kita akan ada RM1,760. Hampa sekolah daripada hari Isnin sampai hari Senayan sampai Jumaat, betul? So kali 5 hari, 1,760 kali 5, cepat. Berapa? 8,800. Hampa tak kalkulator. Patutlah buat macam cerdik sangat. Gila laju kata dia ni. Aku pun baru kira. Sak kira tu Berapa? Kau boleh jawapan terus. Hari pembohong. 8,800. Baik, 8,800 seminggu. Ni dalam tabung ni, tabung ni tiap-tiap hari RM20, RM1,760 orang, ada 8,000 duduk dalam ni seminggu. Kenapa bila ada kawan-kawan kita banjir ke apa ke punya susah nak dapat duit 8,000? Wahai seorang RM1 ya. Nampak? Wahai semua tu sembahyang tak? Semua orang yang sembahyang. Tapi tak mau bincang yang tu tak best lagi. Kita tambah lagi duit kita, bagus seronok. Baik, itu seminggu. Sebulan berapa minggu? Kali dengan 4, 8,800 kali 4 berapa? Boh kalkulator rasa lambat lah pula depan ni. Berapa? 27,200. Betul? 35,200. Yalah, 8 kali 6 mana boleh 8 kali ni mana boleh kepala 2. 35,200
Sebulan 35,200. Sebulan 35,200. Kalaulah kata masjid kata ni kami nak pasang kipas ni harga 30,000, sekolah boleh bagi sebulan ada. Sebab payah sangat nak dapat. Punya berkira kita. Sebab kita okey, adik-adik bangun semua. Assalamualaikum adik-adik. Oh, tak kerti nak jawab boleh. Tak boleh. Dia selalu dia bagi salam kat kita. Okey. Bye. Biar budak-budak tak apa, barakah duk. Dia tak faham tak apa, dia akan faham nanti insya-Allah. Tuan-tuan yakin tak budak-budak duduk tadi tu mereka dapat barakah? Tuan yakin tak? Kena yakin. Kita punya dalil yang pertama sekali bukannya semayang, bukannya zakat. Dalil yang pertama sekali allazina yu'minuna bil ghaib, percaya dengan perkara ghaib. Dalam agama Islam ni banyak benda ghaib. Barakah tuan-tuan mana nak nampak? Kena yakin. Kita selalu duk pergi semayang dengan zakat terus, hak benda ghaib kita tinggal. Betul lah? Settle lah? Settle. Okey, jom sambung. Kalau hang buka kalkulator canggih tu kalkulator sains tu ada sin, ada cos, apa semua. Saya ni pelajar sains tuan-tuan. Saya tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Saya sains stream punya student, pure science. Saya ambil fizik, kimia, biologi, math semua saya ambil. Apa yang aku cerai apa main-main. Aku A1 2 bahasa Inggeris dengan matematik. Apa ingat aku low kat tepi jalan dah. Cuma aku pilih untuk nak jadi ustaz dengan otak yang aku ada, dengan dalil yang aku ada. Aku tak ada duk tengok ni apa ni proses fotosintesis ni, siapa yang jumpa proses fotosintesis ni. Ada seorang profesor hang tu suruh bohong kat aku baca dalam surah Yasin, aku jumpa proses fotosintesis. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Daripada tumbuhan berwarna hijau kami jadikan dia boleh buat tenaga dia sendiri. Aku pilih untuk jadi ustaz sebab aku tahu agama aku yang paling betul. Hamba nak jadi apa, hamba jadi, tak ada masalah. Yang penting hamba kena tahu agama hamba yang paling betul. Okey, sambung. Tengok. Kalau sebulan 35,200, sebulan 35,200 kali dengan setahun, jangan kira 12 bulan, 10 bulan sudah tambah kosong belakang satu kan, 352,000. 3 balik pula. 3 patutlah ada yang jawab salah. 352,000 untuk setahun. Pasal apa saya kira 10 bulan? Pasal bulan 12 dah cuti, tengah bulan 3 cuti, tengah bulan 6 cuti, banyak sangat cuti. Kira 10 bulan sudah lah. So makna kata cikgu hamba ni, sekolah hamba kalau kumpul sehari RM1 without fail, dalam satu tabung hamba dapat seminggu 1,700 berapa seminggu? Seminggu 8,800. Sebulan hamba dapat 35,200. Setahun hamba dapat 352,000. Dia ada dalam tabung ni. Okey, bahagi Ustaz dengan 6,000. Bagi Ustaz 352,000 bahagi dengan 6,000. Tengok Ustaz berapa dapat? 6,000. 0,003 belakang semua potong. 58 orang. 58 orang. Tuan-tuan tengok saya betul-betul. Tengok saya sungguh-sungguh. Tuan-tuan kira sama-sama dengan saya. Tengok saya betul-betul. Sebab itu dalam surah Kahfi, Allah ajar kita matematik. Allah beritahu kita Ashabul Kahfi tidur dalam gua 300 tambah 9 tahun. Allah tak bagi jawapan dekat kita 309 tahun. Allah suruh kita tambah. Nabi sebut dalam hadis apa dah? Siapa baca surah Kahfi dia selamat daripada fitnah Dajjal. Apa kena mengena tambah itu selamat daripada fitnah Dajjal? Tengok saya ajak betul-betul.
Bila kita buat kira-kira, dan saya yakin hari ini baru tuan-tuan start kira apa yang saya sebut. Sebelum ni tuan-tuan tak kira pun. Bila kita start kira, kita akan nampak kalaulah kita kumpul duit seorang RM1 saja bersusah payah selama setahun, kita bahagikan duit RM352,000 itu dengan RM6,000. Apa dia? Package umrah yang paling murah. Setiap tahun sekolah menengah kebangsaan KLIA boleh hantar 58 orang cikgu. 2 tahun sahaja semua cikgu dah pergi menunaikan umrah. Tapi sebab tak buat, seorang pun tak pergi. Sedangkan itu rukun Islam kita. Kita tak letak prioriti untuk fikir benda tu. Kita masih dah buat lagi jogeton, walkathon, benda-benda kutip, still kutip duit juga. Prioriti kita tak letak. Itu macam mana? 2 tahun saja buat, semua cikgu sekolah tu dah pergi buat umrah. So next year you tak payah kutip duit dah. You dah khidmat kepada guru you sebagai pelajar. Apa pahala yang you dapat kalau satu orang buat umrah mabrur, Allah bagi dia syurga, you yang bagi duit untuk dia, you nak letak mana? You masuk syurga, you tahu tak? Cikgu yang tak pernah sangka-sangka jadi seorang cikgu itu dapat peluang menunaikan umrah, dapat hadiah daripada pengetua. Ni ambil ni, hadiah ni daripada kami dan pelajar-pelajar. Cikgu pergi buat umrah, cikgu doa kat kami. Alhamdulillah sekolah kita hari ni dapat mengantarkan 58 orang cikgu untuk menunaikan umrah. Rasa-rasa takkan seorang cikgu pun Allah tak mau terima doa dia untuk sekolah. Ya Allah, sekolah bagi aku mai duduk depanmu, depan Kaabah, menangis dengan air mata tadi tu. Doa tadi Allah nak tahu mana? Kenapa kita tak buat? Nampak? Ni sebab tu kena yakin agama hampa yang paling betul. Agama kita yang paling betul. Dia aja ajak kita fikir macam ni. Agama lain tak ada. Pembohong. SMK Kompleks KLIA, saya rasa dah boleh mula fikir lah. So, sekarang tuan-tuan faham tak pasal apa saya kena bincang tajuk ni? Pasal apa dia kena duduk dengan semayang sekali? Pasal apa Palestin masih duduk kena lagi? Kita bukan nak, hari ni saya bukan nak hampa semua ni abang-abang ni tahfiz ni semua ni untuk pergi angkat pedang, pakai baju perang, pergi duduk dekat Palestin dengan Gaza. Bukan. Dr. Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid dia dah bagi tahu dah dekat kita, jangan lawan kalau kita tahu kita akan kalah. Mereka semua habaq dekat dia, kata hang pengecut, dia berkata dekat dia. Sekarang bila dia dah tak ada, siapa nak ganti tempat dia? Patutnya kita fikir macam mana kita nak selamatkan doktor dan para ulama yang ada di sana. Mai ke Malaysia, duduk satu penempatan, kita buka satu universiti, bagi kepada mereka, kumpul duit kita dan janakan duit tadi, beli satu kompleks, sewakan kompleks tadi, generate duit tadi untuk banyak gaji-gaji tok-tok alim ni. Kita dapat ilmu, rosak Syria, runtuh semua, orang akan belah bila dah jadi pandang jarak pada terpukul. Kita masuk balik, buka balik universiti dekat sana, bina balik masyarakat dekat sana dengan duit yang kita ada. Oh betul. Sekarang semua orang pergi habis, semua mati. Inna ardullahi wasi'ah, dunia Allah luas. Yang nak bertahan itu hak mereka, itu tanah mereka, dia ada hubbul watan, clear. Kita tolong Palestin ya Allah. Ni derma untuk Palestin. Saya dah doa dah tadi, tak bagi juga derma. Nampak? Pasal apa kita tak bagi derma? Sebab kita pun tak cukup, kita tak ada. Pasal apa jadi macam tu? Islam tak suruh kita duduk miskin tau. Abang, tengok sini, kau abang, hampa lahir miskin, itu bukan hampa punya problem, tak ada masalah. Itu bukan salah hampa. Tapi kalau hampa mati dalam keadaan miskin, itu problem bagi hampa. Jangan samakan kita dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dia pilih untuk jadi miskin, dia bagi semua harta dia untuk Nabi. Hampa kalau sekarang aku minta bagi harta apa yang hampa ada untuk agama Islam? So jangan samakan kita dengan, sebab kita malah kita nak samakan saya macam Sayyidina Abu Bakar, saya tak ada harta. Oi, tolong sikit. Jangan buat lagu tu. Kita kena ada kekuatan. Ini yang Nabi ajar kita.
Sebab itu Nabi buka kota Madinah, Nabi bina masjid, Nabi satukan Aus Khazraj Muhajirin Ansar, Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi ambil ekonomi. Benda ni dah ajar kepada kita, tapi tuan-tuan tak perasan. Sabar dia. Inilah yang Piramli ajar dalam cerita Abdul Wahab. 3 Abdul. Hak 2 abang dia tu pergi jumpa pak mertua dia. Suka dengan anak saya? Baik, turunkan tanda tangan. Kalau marah, semua harta akan dijual. Semua harta akan dirampas dan entah berdua akan dijual semuanya. Betul tak? Betul. Depa dua sangat sainnya. Bodoh gitu lah. Betul tak? Baik. Piramli mai dia buat macam mana? Dia ambil balik sirah Nabi. Saya lebih kaya daripada Abdul Wahab, saya lebih kaya daripada Abdul Wahid. Ini harta Ismi Ulam Raja luar negara. Betul? Dia buka, ini Gohid Gustan, betul? Khazakhstan, Setan, betul? Tanjung Rambutan, semua dibuka. Pasal apa kena buat lagu tu? Kita nak buat deal dengan orang, kita kena habaq kata kita cerdik. Lepas tu dia kata, baik, kalau setuju kahwin dengan Khasidah, turunkan tanda tangan. Betul? Kalau setuju. Piramli kata apa? Piramli kata, kalau ayah setuju juga, ayah pun kena tanda tangan. Dia setuju. Hai. Sebab apa? Orang Islam kena pandai buat perjanjian. Bukan kali pertama orang Yahudi melanggar perjanjian untuk serang Palestin. Jangan dia buat tercengang. Oh, apa ni ceroboh lagi? Daripada zaman Nabi dia buat ceroboh. Tapi apa persiapan kita? Apa rang undang-undang yang hang tahu? Kita tak buat benda tu. Kita buang masa. Kakak, apa preparation untuk melahirkan orang-orang seperti Muaz dan Muawiz daripada seorang ibu yang cerdik? Ni kakak-kakak belajar ni, tunjuk abang tu, tunjuk kakak. Ibu-ibu tak payah dah ada cucu. Dia kata kalau bapak setuju, bapak pun turunkan tanda tangan. Betul? Pak dia pun turun tanda tangan. Betul? Siap tanda tangan, apa dia buat? Dia bagi sakit hati kawan tu. Ini bapak hari ni saya nak bagi zakat. Ambil semua. Kalau kau nak bagi zakat harta hang, bukan harta tu. Bapak marah. Memang marah. Kalau begitu, harta bapak akan dirampas dan bapak akan dijual sepenuhnya. Nampak? Kena cerdik. Muak muka tercengang pula baru nak tengok 3 Abdul balik ni kan. Itu Nabi pula. Itu Piramli buat cerita 3 Abdul berlatar belakangkan suasana negara mana? Tak berlatar belakangkan suasana negara mana? Negara Melayu ke negara Arab? Semua orang tahu. Dia dah tunjuk dah contoh teladan kat kita. Kita tak mau. Jadi penting tak penting benda ni duduk dengan sembahyang? Dia penting. Sebab kalau tak ada duit yang macam kita nak buat tadi, tak ada orang yang akan pergi Mekah untuk sembahyang, tak ada masjid untuk nak bina untuk nak sembahyang. Mesti kena ada. Wallahu a'lam. Dah lah nanti dia lah. Lama nak ceramah. Kematu buka-buka duduk. Dia akan percaya berasal daripada perkataan sadaqah.
memberi kepercayaan kepada Allah yang pertama untuk menguruskan apa yang kita beri. Dan yang kedua, tanda kita percaya bahawa Allah akan memberikan balasan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebutkan, Allah tak sebut di Nabi cerita dekat kita, Allah sebut. Apa yang Allah sebut? Afir, ya benar Adam. Wahai anak Adam, berikan dan infak, berikanlah sedekah. Maksudnya berikan sesuatu. Afir, ya benar Adam. Ufir alaih, kamu berilah. Wahai anak Adam, kamu akan diberikan. Kita beri sedekah, Allah akan tambah kepada kita. Dan dalam kita Allah salat dan infak adalah perkara atau ibadah yang disyariatkan oleh Allah penuh dengan hikmah. Kalau dalam sesuatu ni Ustaz, hikmah ni kalau kita tengok dalam sifat-sifat 99 antara sifat-sifat Allah, dia ada satu sifat yang hakim. Yang mana hakim ini memang bijaksana. Yang bijaksana ini kalau kita tengok perkataan bahasa Melayu kita yang kita disebut sabar, ada hikmah, ada hikmah. Yang maksudnya ada kebaikan di sebaliknya. Seorang mufasir Sauri menyebutkan hikmah ataupun hakim yang bijaksana yang Allah ini pada dua tempat. Yang pertamanya Allah susun tepat pada masa, dan yang kedua Allah susun dengan satu kelebihan dan sebab kenapa Allah susun. Itu adalah Allah. Jadi kita dalam Allah, sebab Allah pesan kat kita, kamu beri, wahai anak Adam, kamu kena bagi dulu. Baru Allah bagi kepada kamu. Ini galakkan kepada saya dan Ustaz juga, kepada tuan-tuan perempuan juga, bahawa kita beringatkan sifat solat kita, maksud beringatkan kita mudah nak solat. Kita jadi jangan Allah semua apa. Betul. Lambat lagi tak apa, semua habis 4.10. 4.10 pula semayang senang, jimat yang semayang. Maksud mengingatkan kita tu, bukan kita mengingatkan solat, tapi mengingatkan diri kita untuk solat dan mengingatkan diri kita untuk memberi solat. Yang penting memberi infak, wakaf dan zakat. Betul ya, no? Saya tadi Ustaz saya dah pada dalam 11.50 bagi soalan. Okey. Jadi kita nak bagi soalan dulu atau Ustaz nak buat kesimpulan dulu? Soalan tak apa. Soalan dulu. Kalau reti jawab, tak reti tak tahu. Dah sampai besar. Beri. Bagi dia kan. Bagi dia. Sampai dah. Dah sampai dah belum? Awak lambat. Lama sangat ni. Baik. Soalan. Jangan lagi dapat tasmih kita ayat Quran mampu kita ni. Renyih. Tak ada orang kesimpulan. Tak ada. Ada bang. Oh, istiqamah dalam sedekah. Masya Allah. Masya Allah. Tak apa, jawab. Jawab dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai saudaraku, pandanglah aku elok-elok. Duduk elok-elok. Buat aktiviti dengan saya. Siapa yang tak buat, dia tak akan faham pasal apa kena istiqamah. Macam mana nak istiqamah? Boleh? Duduk elok Allah, duduk elok. Kita buat latihan sikit sama-sama. Jom buat latihan sama-sama. Tarik nafas. Cuba tarik nafas panjang-panjang dulu dalam. Hembus buang. Okey, tarik nafas pendek. Hembus. Okey, sedia ni latihan kita sedia. Tarik nafas. Jangan buang, tahan. Tarik lagi. Jangan buang, tahan. Tarik lagi.
Jangan buang, tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Oh, tak boleh penat. Tak boleh penat. Tak boleh. Bernafas ni asas hidup kita noh. Bernafas ni asas kehidupan kita, betul tak? Itu pun Allah ajar kita, awak kena menerima dan awak kena memberi balik. Banyak mana awak terima, banyak tu juga awak kena bagi balik. Tak ada orang yang tarik nafas hembusnya sikit je. Tak ada orang yang tarik sikit hembus banyak. Tak ada. Banyak mana kita tarik, banyak tu kita buang. Siapa yang tarik tak mau hembus langsung, dia akan mati. Siapa yang hembus saja tak mau tarik, dia pun akan mati. Sebab tu Allah kata, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha. Jangan kedekut, jangan boros. Dalam hidup mesti kena ada memberi dan menerima. Banyak mana kita terima, banyak tu kita kena bagi. Sebab itu duit kita tak pernah berkembang. Banyak tu je duit kita. Sebab kita bagi banyak tu je, rugi lah. Jalan rezeki ni banyak tuan-tuan. Orang bagi, dapat hadiah, menang pertandingan, cabutan betuah. Hak tu saja yang saya sebut dah ada 4 jalan lah. Jalan yang lain, sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, min haitsu la yahtasib. Dia tak mau kita fikir jalan tu biar dia yang buat. Kita kena buat kerja kita. Aku bagi. Berapa banyak dalam simpanan kita duit gaji yang kita dapat, kita dah letak sebelah dah, yang ni untuk derma aku. Masjid masih lagi kita bagi RM1 daripada dulu. Kesian dekat Tok Siak nak kira RM1, payah lambat. Banyak. Kan kalau setiap orang bagi 10, senang. Tolak juga 10, 20, senang. Ada RM1, lambat. Kita tak upgrade duit kita bagi ke masjid. Kita tak upgrade perasaan kita bila kita bagi dekat budak-budak. Budak-budak kecil main tak duit raya. Budak-budak main minta sedekah kat tepi jalan. Kita tengok muka pun kita tahu ini semua sindiket lah. Tapi tadi dia dah habaq dah. Allah cerdik sebab dia buat tepat pada masanya. Ada rahsia sebalik dia. Dalam ramai orang dia main minta kat kita. Hang nak hang bagi kita. Hang tak mau hang jangan hina. Tapi persepsi kita, persepsi itu salah tuan-tuan sebenarnya. Wajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jangan banyak sangat ada persepsi. Jahat budak ni, sindiket bang. Banyak sangat persepsi. Persepsi itu Allah kata semuanya salah. Sebab tu dulu TV Hijrah ada buat tajuk persepsi, tak betul. Sekarang tak ada dah program tu. Tak betul, persepsi tak boleh. Kita kena hilang daripada persepsi. Sebab bersangka-sangka itu semua akan buatkan kepada dosa. Persepsi kita memberi pun macam mana? Bagi dalam keadaan takut, bagi dalam keadaan khawatir. Awak bagi, awak tak bagi sudah. So abang nak istiqamah, tengok balik udara yang kita nafas. Allah kekalkan kita hidup hampir lebih kurang 30 ke 40 tahun abang. Biasa ada peristiwa yang berlaku macam-macam, nak mati, nak aksiden ke, nak apa, ada. Tapi dia bagi hidup lagi, tak ada masalah. Biasa ada dalam hidup kita duit kita short, biasa rasa macam tak ada duit, tapi masih bertahan nak sampai sekarang, masih bertahan. Jangan takut, dia tahu kerja dia. Kita jangan buat kerja dia, kita buat kerja kita. Saya bercakap dengan tuan-tuan bukan sebab saya ada banyak duit, tak. Saya pun macam tuan-tuan juga. Kalau saya nak banyak duit, saya tak akan jadi pensyarah. Saya akan jadi macam ustaz lain, saya boleh buat freelance. Sekarang tak, saya pensyarah. Saya sama macam Ustaz Zanuli. Saya sama macam tuan-tuan yang kerja dekat airport. Sama ya. Tapi mungkinlah sebab guru kami
Dia tunjuk contoh teladan. Jadi kita tak mau kalah dengan dia. Dia tu idola kita, kita tak mau kalah dengan dia. Aku nak lawan dia, bukan nak lawan orang ajar, nak lawan dia. Guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, kita tanya Baba ada berapa buah masjid? Saya sebut nama Tuan Guru Harundin, siapa yang tak kenal? Semua orang kenal. Siapa yang bisa duduk belajar dengan dia? Mungkin dalam ni pun setengah yang duduk belajar dengan dia. Anak murid ramai, buku ada, pensyarah lagi, berapa banyak lagi anak-anak murid. Darus Syifa yang sembuh, yang berkat daripada doa dia orang boleh start semayang. Pahala berkandang lah. Baba ada berapa buah masjid Baba buat? Baba ada 17 buah masjid yang Baba buat. Tuan-tuan tak teringin ada benda macam tu. Ini orang confirm syurga punya lah. 17 buah masjid baik, dengan duit sendiri. Bila jadi macam ni duduk depan kita, aku nak kena kalahkan dia, tak boleh. Aku nak kena ada kurang-kurang 18 buah. Jadi kita buat apa? Elak daripada fitnah Dajjal. Macam saya beritahu tadi, matematik jangan tinggal. Kita start kira, kalau satu masjid harga 1 juta, aku nak buat 18 buah masjid, aku kena ada 18 juta. So aku kena start dulu baru. Jadi saya tak akan buang masa. Rugi je 8 buang masa. Sebab aku dulu biasa buang masa menjambak. Pasal tu aku tahu rugi. Sebab zaman aku sekolah menengah menjambak, mana ada orang umur 32 main cerita. Yang paling ada pun Dr. Fadilah Kamsah, tu pun dah tua. Dia masa kami sekolah menengah, dia seorang hamba. Aku ada, Ustazah ada, baru umur 30. Lu hamba piu-piu apa lagi ada, semua muda-muda main habak lagi tak. Kita tengok pun ni dolar tu. Jadi kita boleh start kira 18 juta dalam masa berapa tahun. Kalau aku bahagi dengan umur aku nak mati umur 70. Umur 70, sekarang umur aku 32. So aku ada 38 tahun lagi ada baki. 38 bahagi dengan 18 juta. So dapat berapa? Mungkin susah. Bahagi pula dengan hari. 1 tahun ada 365 hari. 38 tahun aku ada lebih kurang, ada dalam lebih kurang 3, lebih kurang dalam 9,000 ke lebih kurang macam tu. 9,000 ke 9,000 hari tu ada. So 9,000 hari 18 juta. Bahagi lagi berapa sehari aku kena buat, berapa aku kena buat. Baru kita nampak apa yang kita kena buat. Baru kita kekal istiqamah. Kalau hari ni aku malas, macam mana aku nak sedekah hari ni? Duit tak ada. So aku akan bangun untuk terus meniaga walaupun benar. Sebab apa? Sebab Islam ajak kita akhirat. Mak Saleh ajak kita apa? Mak Saleh ajak kita benda sama macam akhirat. Sebab dia ambil daripada tu. Apa dia? Begin with the end in mind. Mulakan sesuatu dengan ada cita-cita yang hujung. Kita cita-cita nak masuk syurga. Guru kita sanggup, Tuan Guru Harundin, seminggu sebelum dia wafat masih lagi panggil budak-budak tahfiz, bagi dengan tangan sendiri lagi duit. Seminggu lepas tu dah meninggal lah, masih buat lagi. Kita umur macam ni kita nak give up? Jangan. Tuan-tuan tahu tak pasal apa saya semangat cerita dekat tuan-tuan yang infak ni, nak compare dengan yang semayang tadi. Tuan-tuan tahu pasal apa? Ini jawapan yang kedua. Boleh? Tadi jawapan pertama, ini jawapan kedua. Tahu pasal apa? Sebab sedekahlah satu-satunya ibadah. Ibadah kan? Sedekah ibadah kan tadi kan Ustaz sebut? Sedekah ibadah tak? Okay. Ibadah apa lagi yang ada? Semayang, puasa, zakat, haji, apa macam-macam lagi tak ada kan? Sedekahlah satu-satunya. Tadi Ustazah sebut sedekah ada banyak, sedekah wajib dengan sedekah sunat. So semualah wakaf semua duduk bawah sedekah. So saya beritahu tadi, sedekahlah satu-satunya ibadah yang tak menuntut kita untuk ada wudu, semandi wajib, menghadap kiblat, tutup aurat, bulan tertentu, hari tertentu, tempat tertentu. Ambil je duit dalam poket, bagi, sudah dikira sebagai ibadah. Itu pun berkira lah.
Sedekahlah satu-satunya ibadah. Tak payah mandi wajib, tak payah ambil wuduk, tak payah tutup aurat, tak payah menghadap kiblat, tak payah pergi Mekah, tak payah pergi Madinah, tak payah tunggu bulan Ramadan, tak payah tunggu bulan Zulhijjah, Zulkaidah untuk nak buat haji umrah, tak payah. Seluk poket, ikhlas tak ikhlas, boh aja, dia akan kira sebagai ibadah. Boleh bang? Jawapan tu kalau tak istiqamah kita tak tahu. Nampak? Benda paling mudah, sekupang dua kupang, hang selup dia poket, hang tahu yang masuk dalam tu, dia dah sudah dikira sebagai ibadah. Semayang tak boleh, kena ada wuduk. Semayang pakai spender ya, mana boleh. Tapi sedekah boleh. Tapi bukan bermakna esok nak main bagi sedekah dia pakai spender. Tok main kata, weh, hang main apa pakai spender? Relax lah, bayar zakat je. Bukan bermaksud macam tu. Tapi nak abang sah tak zakat tadi? Sah. Boleh faham tak maksud saya? Sebab tu saya bersungguh-sungguh bakar semangat tuan-tuan supaya dahlah semayang kita ni payah, sedekah janganlah payah lah, sedekahlah pulun. Sebab tu sahabat Nabi yang mana power-power, Nabi tanya, siapa ada yang nak bagi wakaf dah untuk ketenteraan kita? Hak yang power-power ni bangun dulu. Pasal dia tahu kalau semayang pun aku dah boleh buat sampai berpuluh rakaat, takkan sedekah aku nak berkira. Depa akan bangun dulu. Tahu? Jangan heran pasal bila Nabi tanya Abu Bakar bangun dulu, Omar bangun dulu, weh cukuplah, hampa dah banyak semayang pun, hampa dah berjuang banyak pun, bagilah orang lain. Tak ada sebab mereka fikir kalau tuan-tuan, kalau ustaz cabuk macam saya pun boleh faham kata sedekah begitu mudah, takkan Saidina Abu Bakar tak faham? Mereka lebih faham. Kalau semayang pun kami boleh baca 6 juzuk satu rakaat, takkan nak buat masuk bagi ya Rasulullah aku bagi semua dah ni, tak ada hal lah. Boleh faham? Tuan-tuan start dengan sekolah dulu, sekolah jadi contoh teladan, nanti yang lain akan follow insyaAllah. Jangan takutnya. Secara jujur tuan-tuan tengok saya, seumur hidup tuan-tuan kenal orang yang paling kuat bersedekah, biasa jadi miskin lah. Main saya tak tahu pengalaman sebab tak pernah contoh kat saya. Zakat saya tak pernah. Selangornya saya ada pengalaman. Pak Long tu main tengok tanah, saya mau tanah ni, saya nak wakaf. Berapa harga tanah ni? Dia kata tanah ni 5 juta. Okey, 5 juta. Tulis cek satu tanah saya wakaf. Kalau saya wakaf ni ada nak buat apa-apa? Tak ada. Saya nak tanah ni, saya nak buat.